Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Muaz bin Muhammad Zaidi daripada kelas 11I, dan pada hari ini saya akan membentangkan laporan refleksi berdasarkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran bagi tunjang kerohanian, sikap dan nilai bersama-sama dengan murid-murid prasekolah Didiko Sayang pada 31 Oktober 2023. Sesi PDP ataupun sesi pengajaran dan pembelajaran bersama-sama dengan murid-murid prasekolah Didiko Sayang ini berlangsung selama 30 minit yang bermula pada pukul 9 pagi hingga 9.30 pagi. Dan pada aktiviti PDP ini juga ia melibatkan tiga orang murid, iaitu 3 orang murid lelaki yang bernama Faiz, Hadif dan juga Aish. Sebelum saya menerangkan dengan lebih lanjut mengenai laporan ini, suka saya untuk menerangkan mengenai standard kandungan, iaitu PM Pendidikan Moral 4.1. Murid-murid ini menunjukkan sikap berterima kasih atas pemberian, bantuan dan jasa yang diterima. Standard pembelajarannya pula ialah PM Pendidikan Moral 4.1/2. Murid mengucapkan terima kasih secara lisan dan bertulis. Dan berdasarkan standard kandungan dan standard pembelajaran yang dinyatakan, kami juga menyelitkan unsur ataupun kesepaduan tunjang, iaitu BM 3.1/5, di mana murid mampu mengkoordinasikan pergerakan mata dengan tangan mengikut arah yang betul. Oleh yang demikian, melalui aktiviti ini kami mensasarkan objektifnya ialah pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat mengamalkan sikap berterima kasih dan menunjukkan sikap tauladan yang sebaiknya dalam kalangan mereka serta dalam kehidupan seharian mereka. Baiklah, kita bergerak kepada kandungan-kandungan yang terdapat di dalam laporan ini. Yang pertama ialah pengalaman pelaksanaan PDP bagi tunjang kerohanian dan moral bagi murid-murid prasekolah Didiko Sayang ini. Yang kedua, cabaran yang saya dan bersama-sama ahli kumpulan saya yang kami hadapi sepanjang pelaksanaan aktiviti PDP ini. Yang ketiga, keberkesanan teknik dan kaedah yang kami gunakan dalam mendidik dan mengajarkan amalan berterima kasih kepada murid-murid prasekolah Didiko Sayang ini. Dan yang terakhir, pendapat saya sendiri ataupun pendapat peribadi mengenai kualiti dan etika yang perlu ada oleh seorang guru pada masa kini. Kita bergerak kepada kandungan ataupun bahagian yang pertama, iaitu pengalaman pelaksanaan PDP bersama-sama dengan murid-murid dan juga bersama-sama dengan rakan sekumpulan, di mana pengalaman ini saya bahagikan iaitu kepada dua bahagian, iaitu pengalaman bersama-sama dengan murid-murid dan juga pengalaman bersama dengan rakan sekumpulan dalam melaksanakan aktiviti PDP ini. Berdasarkan melalui aspek yang pertama, iaitu pengalaman bersama murid ini, saya mendapati pengalaman bersama murid ini adalah seronok, di mana jika sebelum ini di waktu kelas saya hanya belajar teori, namun melalui pelaksanaan aktiviti ini saya dapat mengaplikasikan teori-teori yang telah saya belajar di dalam kelas bersama-sama dengan murid prasekolah ini. Pengalaman bersama murid-murid prasekolah ini bermula dengan seirinasi, di mana saya dan juga rakan-rakan saya melakukan situasi tertentu yang di hadapan kelas untuk ditunjukkan kepada murid supaya mereka mengetahui apakah yang akan mereka belajar pada hari tersebut. Seterusnya, kami meneruskan aktiviti pengajaran di mana kami menunjukkan gambar-gambar, menunjukkan 3 kepingan gambar yang menunjukkan beberapa situasi untuk murid-murid ini diperkenalkan dengan amalan-amalan berterima kasih. Dan setelah mereka diperkenalkan dengan amalan-amalan berterima kasih ini, kami pula meminta mereka untuk melakonkan beberapa situasi lain, di mana dalam situasi itu juga turut menekankan kepada amalan berterima kasih. Selain daripada mereka juga akan mengetahui cara untuk membalas ataupun apakah yang perlu mereka balas ucapan terima kasih tersebut. Sebagai penutup bagi pengalaman bersama-sama murid ini, kami mengingatkan semula
murid-murid ini mengenai kandungan pembelajaran mereka, iaitu amalan berterima kasih ini, dan mereka juga diminta untuk menjawab soalan sebagai hadiah atau sebagai langkah mereka untuk mendapat ganjaran. Berdasarkan pengalaman ini, saya suka untuk menceritakan 3 situasi utama yang berlaku ataupun yang mereka lakonkan di dalam pelaksanaan aktiviti PDP ini, di mana murid pertama Aish yang diminta untuk melakonkan situasi menolong orang ataupun menolong guru yang terjatuh, dan daripada situasi tersebut guru ini akan mengucapkan terima kasih, dan secara tidak langsung Aish ini dan rakan-rakan juga akan mempelajari apakah yang sepatutnya dibalas ataupun dijawab sekiranya orang memberi ataupun mengucapkan perkataan terima kasih kepada kita, iaitu dengan mengucapkan sama-sama. Seterusnya kita bergerak kepada pengalaman bersama dengan rakan sekumpulan, di mana saya mendapati pengalaman bersama-sama dengan rakan sekumpulan ini, saya boleh mengatakan ia adalah seronok dan juga bermakna, di mana pengalaman ini tidak dapat dijual beli. Nilai kolaborasi dan kerjasama yang bagai aur dengan tebing yang ditonjolkan oleh ahli rakan sekumpulan saya, iaitu Rizham dan juga Firdaus, telah membuktikan bahawa mereka ini tidaklah mencuri tulang, ataupun mereka ini tidaklah mengambil sia-sia, ataupun mereka ini sangat mengambil cakna terhadap pelaksanaan aktiviti PDP ini. Hal ini dapat ditunjulkan lagi ataupun dibuktikan lagi semasa pemberian hadiah pada sebelum, semasa dan juga selepas aktiviti PDP ini dijalankan. Di mana pada waktu sebelum aktiviti ini dijalankan, kami bersama-sama bertungkus lumus untuk melahirkan atau mewujudkan ataupun merangka rancangan pengajaran slot yang kami jadikan ia sebagai garis panduan kami ataupun rujukan dalam pelaksanaan aktiviti ini. Melalui rancangan pengajaran slot ini, ia telah mendedahkan saya mengenai realiti sebenar apakah yang akan saya lalui sekiranya saya bergelar seorang guru kelak pada masa hadapan. Seterusnya, pemberian hadiah semasa aktiviti ini dijalankan. Komitmen yang jelas ditunjukkan oleh setiap ahli kumpulan, iaitu mereka ini melakonkan ataupun memberi penerangan yang lebih lanjut ataupun penerangan yang sangat mendalam mengenai aktiviti terhadap murid-murid prasekolah. Sebagai contoh, Rizham yang sanggup memberi penerangan pada awal aktiviti ini, di mana saya dapat melihat ketangkasan ataupun kesanggupan beliau dan juga keikhlasan beliau semasa menjalankan aktiviti ini. Firdaus juga yang merupakan ahli kumpulan tidak terkecuali daripada komitmen yang ditunjukkan. Pada akhir sekali, iaitu selepas aktiviti dijalankan, mereka ataupun ahli-ahli kumpulan saya juga menunjukkan komitmen yang terbaik, seperti pada waktu tersebut telah tiba waktu makan murid-murid prasekolah ini, dan lalu rakan-rakan saya mencadangkan supaya mereka ini beratur di luar kelas. Hal ini secara tidak langsung mengajarkan kanak-kanak sesuatu pengajaran yang baharu selain daripada amalan berterima kasih, iaitu mereka perlu beratur di dalam barisan untuk mereka makan pada waktu yang telah ditetapkan. Hal ini juga membuktikan lagi bahawa murid-murid ini mampu untuk beratur mengikut barisan ataupun mengikut barisan yang lurus pada luar kelas selepas aktiviti PDP ini tamat ataupun telah tamat pelaksanaannya. Seterusnya kita bergerak kepada bahagian yang kedua, iaitu cabaran sepanjang pelaksanaan aktiviti ini. Sepanjang pelaksanaan aktiviti ini, saya mendapati terdapat beberapa cabaran, iaitu seperti murid-murid ini cepat hilang fokus. Umum mengetahui bahawa kanak-kanak pada usia lewat pendidikan praformal seperti 4 hingga 6 tahun ini, kebiasaannya hanya mampu menumpukan perhatian antara 5 hingga 20 minit pada satu-satu masa. Hal ini jelas membuktikan apabila murid-murid prasekolah ini menunjukkan fokus mereka hanya 5 hingga 10 minit awal, dan pada 10 minit selepas itu mereka ini mula untuk hilang fokus. Saya mendapati murid-murid ini tidak mampu untuk menumpukan perhatian terhadap aktiviti yang dilaksanakan sebaik saja arahan diberikan. Hal ini kerana mereka telah mengambil kesempatan untuk bersembang ataupun mencari alasan lain untuk
yang menyebabkan mereka ini telah hilang fokus daripada aktiviti tersebut. Saya juga mendapati keterujaan dan keseronokan mereka ataupun keseronokan seorang murid yang mahu berkongsi pengalaman mengenai aktiviti berterima kasih ini. Hal ini kerana saya mendapati terdapat seorang murid yang telah pakar ataupun telah mengetahui dengan lebih lanjut mengenai amalan berterima kasih ini, dan secara tidak langsung ini telah membuatkan murid tersebut mahu berkongsi pengalaman berterima kasih bersama-sama dengan rakan-rakan mereka. Selain itu, terdapat juga rakan seorang murid ini yang suka untuk mengusik rakan yang lain sehingga menyebabkan rakannya tersebut telah hilang fokus untuk terhadap pembelajaran. Oleh yang demikian, langkah yang kami ambil untuk mengatasi ataupun langkah bagi menyelesaikan masalah murid-murid cepat hilang fokus ini, saya telah memperkenalkan satu kaedah ataupun teknik, iaitu kaedah menepuk tangan kepada murid-murid. Kaedah menepuk tangan ini perlulah diberi penerangan ataupun diberi pendedahan kepada murid-murid sebelum murid-murid ini menjalankan aktiviti, supaya mereka mengetahui apakah maksud di sebalik guru meminta murid-murid ini untuk menepuk tangan. Melalui kaedah ataupun teknik menepuk tangan ini, saya mendapati ia dapat meningkatkan lagi ataupun memastikan respon mereka terhadap bunyi arahan yang telah diberikan oleh guru kepada mereka. Sebagai contoh, sekiranya guru meminta murid-murid ini untuk menepuk tangan sekali, dan murid-murid ini perlu menepuk tangan mereka secara serentak sebanyak sekali juga, dan sekiranya guru meminta murid-murid ini untuk menepuk tangan sebanyak 2 kali, mereka juga perlu peka tahap arahan yang di mana mereka perlu menepuk tangan mereka sebanyak 2 kali mengikut arahan yang telah ditetapkan oleh guru. Sekiranya murid-murid ini tidak mampu untuk mengikut secara serentak apakah yang diminta oleh guru ini, hal ini telah jelas menunjukkan bahawasanya murid-murid tersebut tidak memberikan perhatian yang sepenuhnya kepada aktiviti PDP ataupun arahan yang diminta oleh guru. Selain itu, sebagai langkah lain juga, kami meminta murid-murid ini menyanyi di hadapan kelas. Kami mendapati terdapat seorang murid yang terlalu aktif sehingga menyebabkannya hilang fokus daripada aktiviti. Justru kami mengambil pendekatan dengan meminta murid tersebut supaya berada di hadapan kelas dan menyanyikan sebuah lagu sebagai denda yang ringan. Hal ini akan menyebabkan ataupun memberi kesedaran kepada rakan-rakannya yang lain supaya tidak hilang fokus dan hanya menumpukan perhatian kepada aktiviti bersama-sama dengan guru. Seterusnya, yang kedua iaitu cabaran sepanjang pelaksanaan aktiviti ialah kami mendapati murid-murid ini kurang jelas mengenai cara untuk berterima kasih. Hal ini bermaksud murid-murid ini masih kurang pengetahuan ataupun kefahaman untuk mempraktikkan cara berterima kasih yang betul dan sebaiknya. Hal ini dapat dibuktikan apabila sewaktu aktiviti ini dilaksanakan, terdapat seorang murid yang menanyakan soalan kepada guru yang berbunyi, "Cikgu, bilakah kita perlu mengucapkan terima kasih ini?" Dan melalui pertanyaan tersebut ia telah membuktikan murid-murid ini masih kurang jelas mengenai cara berterima kasih yang betul. Selain contoh yang lain pula, murid-murid ini masih tidak faham walaupun diberikan penerangan sewaktu set interaksi berlaku, dan juga contoh situasi sewaktu penggunaan flashcard oleh guru yang diterangkan kepada murid-murid ini. Sebagai langkah penyelesaian untuk mengatasi permasalahan cara murid ini mempraktikkan amalan berterima kasih yang sebetulnya, kami meminta setiap murid ini untuk melakonkan satu situasi di mana dalam situasi tersebut murid-murid ini akan berlakon bersama-sama dengan guru. Hal ini jelas menunjukkan terdapat nilai kolaborasi atau nilai kemahiran sosial antara murid dengan guru.
di mana pada waktu tersebut guru ini akan mengucapkan terima kasih kepada murid, dan murid ini pula akan diminta untuk membalas ucapan terima kasih tersebut dengan ucapan sama-sama. Melihat kepada contoh yang pertama, iaitu murid yang pertama, Aish, di mana saya telah terangkan pada awal pembentangan saya, iaitu Aish ini diminta untuk menolong guru yang melakukan situasi terjatuh akibat kakinya terlanggar bucu meja. Aish ini diminta untuk membantu mengangkat guru tersebut ataupun membangunkan murid tersebut, dan guru ini akan mengucapkan ucapan terima kasih kepada Aish, dan Aish ini diminta untuk membalas ucapan tersebut dengan ucapan terima kasih. Hal ini akan mendorong ataupun memberi kefahaman kepada Aish, bukan sahaja kepada Aish, namun kepada rakan-rakannya yang lain, supaya sebaik saja kita ataupun orang lain menolong kita, kita perlu mengucap terima kasih. Contoh lain yang saya boleh berikan ialah di mana Cikgu Firdaus berlakon sebagai seorang pesakit, dan manakala murid yang bernama Hadif telah menjadi seorang doktor yang akan merawat kesakitan yang dialami oleh Guru Firdaus ini. Setelah Hadif ini memberi bantuan ataupun memberi rawatan kepada Cikgu Firdaus ini akan mengucapkan perkataan terima kasih kepada Dr. Hadif ini. Secara tidak langsung, Hadif ini juga telah mengetahui cara untuk membalas ucapan terima kasih ini, iaitu dengan mengucapkan ucapan sama-sama kepada pesakit, iaitu Guru Firdaus ini. Secara tidak langsung juga, kami telah mengajarkan dua amalan, iaitu amalan berterima kasih dan cara membalasnya, iaitu dengan membalas ucapan tersebut dengan ucapan sama-sama. Seterusnya, bahagian yang ketiga, iaitu keberkesanan teknik dan juga kaedah. Berdasarkan aktiviti PDP bersama-sama dengan murid-murid prasekolah, kami telah mengaplikasikan beberapa kaedah dan juga teknik sewaktu pelaksanaan aktiviti PDP ini. Kaedah yang pertama ialah kaedah nyanyian ataupun kaedah menyanyi. Kaedah menyanyi ini kami gunakan pada waktu sediasi yang mempunyai objektif, iaitu untuk memperkenalkan ucapan terima kasih kepada murid-murid, di mana kami menggunakan unsur digital, iaitu melalui penggunaan tablet dan juga aplikasi YouTube yang kami memainkan lagu yang bertajuk terima kasih hasil daripada YouTube Didi and Friend sewaktu sediasi ini berlaku. Menurut Karen Ferreira Overy pada tahun 2013, kaedah nyanyian ini yang merupakan kaedah mendengar dan ulang mampu menyokong pembelajaran murid-murid, kerana ia mampu meningkatkan kefahaman murid-murid mengenai sesuatu pembelajaran pada hal tersebut. Hal ini turut disokong oleh Alpha Norain pada tahun 2013 juga, di mana dalam kajiannya menyatakan bahawa aktiviti nyanyian ini telah memberi ruang kepada pelajar untuk melibatkan diri atau turut serta dalam aktiviti pembelajaran, di samping mampu menarik minat murid ini sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran PDP. Melalui kaedah menyanyi ini, kami telah melihat kemampuan kaedah ini yang mampu menarik minat murid-murid untuk turut serta bernyanyi pada awal aktiviti, di mana kami mendapati kesemua murid-murid ini menyanyikan lagu terima kasih hasil daripada Didi and Friend dengan baik. Murid-murid ini turut diminta untuk menggayakan nyanyian mereka dengan beberapa gerakan asas ataupun gerakan mudah untuk mewujudkan suasana yang lebih ceria. Sebagai contoh, mereka membuat penggayaan menyalam tangan kepada guru sambil mengucapkan ucapan terima kasih. Kami mendapati penggunaan lagu ini turut dilakukan semasa aktiviti langsung untuk memastikan ataupun menarik semula perhatian murid-murid yang telah reka. Kami mendapati berdasarkan cabaran yang telah saya nyatakan, kami mendapati terdapat murid yang reka ataupun hilang fokus. Justru kami telah menggunakan unsur menyanyi ataupun nyanyian ini semasa aktiviti ataupun pelaksanaan PDP ini bersama-sama dengan murid untuk memastikan ataupun menarik semula perhatian murid-murid tersebut. Kaedah yang kedua ataupun kaedah yang seterusnya ialah kaedah main peranan.
Kaedah main peranan ini sebagaimana yang diketahui umum, ia merupakan satu bentuk pengajaran dan pembelajaran yang aktif di mana ia sesuai dilaksanakan pada pembelajaran abad ke-21. Kaedah main peranan ini merupakan sebuah kaedah pembelajaran yang berpusatkan murid yang di mana ia adalah selari dengan kurikulum standard prasekolah kebangsaan yang melibatkan pembelajaran ataupun penglibatan aktif kepada murid-murid tersebut, di mana di dalam pelaksanaan aktiviti ini kami telah meminta murid-murid ini untuk melakonkan dan memainkan beberapa watak mengikut situasi-situasi tertentu pada akhir aktiviti sebagai pengukuhan kepada mereka mengenai amalan berterima kasih. Menurut Kilgau et al. Pada tahun 2015, pembelajaran aktif ini bukan sahaja menjadikan sesi pembelajaran menjadi lebih menarik, namun ia juga memberi peluang kepada murid-murid ini untuk merasai pengalaman serta mengingati konsep dan juga fakta. Melalui kenyataan yang dikeluarkan ataupun dinyatakan oleh Kilgau et al. Pada tahun 2015, kenyataan tersebut turut disokong oleh Jean Piaget dalam Open University 2011, di mana menurut beliau menyarankan supaya kanak-kanak ini terlibat di dalam aktiviti yang secara praktikal untuk merangsang pembelajaran mereka yang lebih kondusif dan juga lebih berkesan. Kami mendapati melalui kaedah main peranan ini telah membina pengalaman secara langsung kepada kanak-kanak selain daripada pengalaman yang menyeronokkan mengenai nilai berterima kasih. Selain itu, kami juga mendapati melalui kaedah peranan ini ia dapat mengukuhkan lagi kefahaman murid supaya untuk membalas ucapan terima kasih dengan betul, iaitu menggunakan ucapan sama-sama. Sebagai tambahan, melalui kaedah ini juga murid-murid ini dilihat sudah memahami tata cara berterima kasih dengan betul. Hal ini dapat dijelaskan melalui situasi-situasi yang telah saya tunjukkan, iaitu situasi yang pertama sebagaimana saya telah terangkan, iaitu Aish menolong guru yang terjatuh, Hadif menolong guru yang melakonkan watak sebagai pesakit, dan juga situasi ketiga di mana Faiz melakonkan situasi di mana guru ini menyambut hari kelahirannya dan Faiz memberikan hadiah kepada guru. Secara tidak langsung melalui aktiviti-aktiviti ini, mereka bukan sahaja mengetahui cara untuk berterima kasih, namun mereka tahu cara untuk membalas ucapan terima kasih tersebut. Kaedah yang ketiga iaitu kaedah pandang dan sebut. Kaedah pandang dan sebut ini kami mengaplikasikannya sewaktu kami menggunakan flashcard bergambar ataupun teks kertas. Menurut Naqwah Nahar pada tahun 2016, kaedah pandang sebut merupakan salah satu kaedah yang mampu menarik minat murid untuk belajar. Hal ini dapat dibuktikan apabila murid-murid ini menunjukkan minat mereka yang sangat mendalam apabila kami menerangkan setiap gambar di dalam flashcard mahupun teks kertas menggunakan kaedah pandang tersebut. Pada awal pelaksanaan aktiviti, kami menerangkan situasi yang kami menggunakan flashcard bergambar kepada murid-murid mengenai amalan berterima kasih, dan pada akhir aktiviti guru menunjukkan kertas bertulisan terima kasih dan meminta murid menyebutnya. Pelaksanaan ataupun tindakan guru yang menunjukkan perkataan terima kasih dan meminta murid-murid untuk menyebut perkataan tersebut dipanggil sebagai kaedah pandang dan sebut, di mana contoh yang boleh saya berikan ialah Cikgu Rizham menunjukkan perkataan terima kasih kepada Aish supaya Aish ini mengikut ucapan ataupun menyebut perkataan ucapan terima kasih tersebut. Kami meminta murid-murid untuk menjawab ataupun menyebut ucapan terima kasih tersebut adalah sebagai langkah bagi penutup aktiviti, di mana sekiranya murid ini mampu menjawab ataupun menyebut ucapan terima kasih itu dengan betul dan baik, kami akan memberikan hadiah sebagai ganjaran kepada murid-murid tersebut. Antara teknik lain yang telah kami gunakan sepanjang pelaksanaan aktiviti ini, kami menggunakan teknik menepuk tangan semasa aktiviti PDP ini berlangsung. Kami mendapati teknik menepuk tangan ini merupakan teknik yang paling terbaik ataupun merupakan salah satu
teknik terbaik untuk menarik perhatian murid-murid ini yang telah hilang fokus akibat bersembang dan mencari alasan untuk ketandas atau sebagainya. Kami mendapati kaedah teknik ini juga mampu meningkatkan fokus dan juga respon seperti koordinasi telinga dan juga koordinasi tangan mereka, yang mana mereka perlu peka terhadap arahan yang dikeluarkan ataupun diminta oleh guru. Sebagai contoh yang telah saya nyatakan pada sebelum pembentangan ini, iaitu guru ini meminta murid-murid ini supaya untuk menepuk tangan mengikut arahan guru. Sebagai contoh, guru meminta murid-murid ini untuk menepuk tangan sebanyak sekali ataupun 2 kali, mahupun 3 kali, mengikut kesesuaian dan juga masa yang diperlukan oleh guru untuk menarik perhatian murid-murid yang telah hilang fokus ini. Kami mendapati terdapat murid yang tidak dapat menepuk tangan secara serentak mengikut arahan yang diberikan. Justru kami memastikan setiap murid ini menepuk tangan mereka secara serentak supaya pelaksanaan ataupun aktiviti PDP ini dapat diteruskan dengan lebih lancar. Baiklah, kita bergerak kepada bahagian yang keempat, iaitu kualiti dan etika seorang guru, di mana di bahagian ini saya membahagikan kepada 3 aspek utama, iaitu sifat peribadi, tingkah laku sebagai teladan dan juga sifat profesional. Sifat peribadi ini merupakan sifat dalaman yang perlu ada oleh seorang guru yang menjalankan pekerjaannya sebagai seorang guru. Aspek yang kedua, iaitu tingkah laku sebagai teladan, merupakan tingkah laku atau kualiti yang boleh dijadikan contoh dan juga teladan oleh murid-murid di sekolah. Yang ketiga, sifat profesional yang merupakan kualiti dan etika seorang guru semasa menjalankan profesyen perguruan. Kita bergerak kepada sifat peribadi yang merupakan sifat dalaman oleh seseorang guru. Sifat peribadi yang pertama, iaitu guru ini perlulah mempunyai sifat baik hati dan bertimbang rasa kepada muridnya. Hal ini adalah supaya untuk memastikan murid-murid guru ini akan menghargai dan menyukai serta berasa senang apabila guru ini sentiasa berada di sampingnya. Contoh yang saya boleh beri ialah guru ini membantu murid-murid yang susah, di mana murid yang berlatar belakangkan daripada keluarga yang miskin ataupun keluarga yang kurang berkemampuan, tidak mempunyai bekalan ataupun duit yang cukup untuk menampung perbelanjaan hariannya, sehingga murid tersebut tidak mampu untuk membeli makanan pada waktu rehat. Sebagai seorang guru yang baik hati, yang mempunyai sifat peribadi baik hati, guru perlulah menyalurkan bantuan seperti makanan ataupun wang ringgit kepada murid yang mengalami masalah dari segi sosio keuangannya, untuk memberi makanan di kantin. Melalui tindakan guru tersebut, murid ini akan menghargai dan mengingati jasa guru tersebut yang sanggup mengorbankan wang ringgitnya kepada murid ini semata-mata untuk memberikan makanan. Sifat peribadi yang kedua yang perlu ada oleh seorang guru pada masa kini ialah sifat kreatif, di mana guru ini memasukkan ataupun menyelitkan unsur kecindan sewaktu aktiviti dan juga pelaksanaan aktiviti PDP yang berpotensi untuk membawa keriangan dan keseronokan di dalam kelas murid-murid. Menurut Ari Tonang, pada tahun 2008, seorang guru yang kreatif akan bertindak sebagai pemberi motivasi ataupun pembangkit motivasi dalam pembelajaran, terutamanya kepada murid-muridnya. Ini telah membuktikan bahawa setiap guru perlulah mempunyai idea yang kreatif semasa penyampaian ilmu, supaya pengetahuan pelajar ini dapat ditingkatkan serta menarik minat mereka untuk turut serta dalam proses PDP ini. Hal ini juga membuktikan bahawa pembelajaran akan menjadi lebih menarik dan tidak bosan, di samping membantu guru untuk mencapai objektif pembelajaran yang lebih efektif. Sifat peribadi yang ketiga ialah sifat sabar. Sifat sabar di dalam guru merupakan sifat terpenting yang melibatkan pengawalan emosi yang baik. Seorang guru yang mempunyai sifat ataupun nilai kesabaran yang tinggi tidak akan sesekali mudah marah ataupun berasa geram dalam apa-apa jua keadaan. Hal ini akan dapat
mengelakkan daripada perkara-perkara yang tidak diingini berlaku. Sebagaimana kita tahu, dunia seringkali digemparkan dengan berita-berita di mana guru telah menganiaya akibat daripada kesabaran ataupun ketidaksabaran guru yang mengundang kepada tindakan guru yang keterlaluan terhadap murid-murid tersebut. Sebagai contoh, terdapat guru yang sanggup memukul, menampar dan menyeksa murid-muridnya tersebut akibat daripada kesabaran yang tidak mampu dikawal. Sifat peribadi yang keempat ialah sifat bertanggungjawab. Sifat bertanggungjawab ini adalah penting dalam diri seseorang guru untuk mendorong guru ini menyiapkan tugas yang telah diamanahkan dengan lebih sempurna. Sebagai contoh, peranan seorang guru adalah untuk memastikan murid-muridnya menguasai setiap tunjang dan juga setiap standard kandungan pembelajaran pada setiap tahun murid tersebut. Oleh kerana tersebut, tanggungjawab guru adalah untuk memastikan murid-murid ini menguasai setiap mata pelajaran mereka. Kita bergerak kepada bahagian yang kedua, iaitu tingkah laku sebagai teladan, di mana tingkah laku ini boleh dijadikan contoh, teladan dan juga ikutan oleh murid-murid. Tingkah laku yang pertama ialah tingkah laku menepati masa dan juga menepati janji. Guru yang menepati masa dalam kelas akan disanjungi dan disenangi murid. Seorang guru juga perlu mempunyai nilai menepati janji untuk menunjukkan diri guru tersebut adalah seorang yang jujur dan tidak pecah amanah. Secara tidak langsung, melalui tonjolan ataupun contoh menepati masa ini, murid-murid ini akan mencontohi dan mengikuti tindakan guru dan juga akan memberi kesenangan kepada guru untuk dalam memberi arahan yang lebih mendalam. Yang kedua, penampilan yang kemas. Tingkah laku ataupun penampilan yang kemas ini melibatkan perlakuan dan penampilan yang akan diperhatikan dan serta diikuti oleh murid-murid di sekolah. Sebagai contoh, guru perlulah berpakaian seperti seorang guru, iaitu memakai baju kemeja sambil memasukkan baju yang itu ke dalam seluar. Seorang guru perlu juga menunjukkan penampilan melalui pertuturan ataupun perkataan-perkataan yang baik sebagai seorang penjawab awam ataupun seorang guru yang berbudi pekerti. Tingkah laku yang ketiga iaitu tingkah laku sopan santun yang dipercayai mampu mengeratkan hubungan di antara murid dengan guru. Melalui amalan ataupun tingkah laku sopan santun ini, murid ini akan sentiasa seronok untuk mendampingi di samping memberi bantuan kepada guru sebagai balasan mereka ini kepada guru. Sifat yang terakhir ialah sifat positif, di mana sifat ini adalah penting dalam memastikan dan juga membantu guru ini dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Sifat-sifat seperti amanah, dedikasi, komited kepada tugasan, ikhlas dan juga sanggup berkorban masa dan tenaga haruslah ditonjolkan oleh guru ini kepada murid-murid supaya murid-murid ini akan dapat menghormati dan juga mentaati setiap arahan yang dikeluarkan oleh guru. Sifat yang ketiga ialah sifat profesional, iaitu yang melibatkan profesional keguruan. Sifat profesional ini dimulakan dengan fleksibelnya seorang guru, iaitu seorang guru ini mampu beradaptasi dengan perubahan dalam kurikulum dan juga tuntutan pendidikan pada masa kini. Seorang guru haruslah fleksibel dengan mempelajari dan menyesuaikan diri dengan keperluan pendidikan pada masa kini. Sebagai contoh, melalui perkembangan yang pesat dalam dunia teknologi maklumat dan komunikasi (ICT), guru juga harus mempersiapkan diri dengan ilmu-ilmu teknologi supaya tidak ketinggalan zaman dan juga membantu guru ini dalam menyampaikan pengajaran dan juga ilmu dalam PDP guru ini. Yang kedua, profesionalisme keguruan. Apabila menyebut mengenai profesionalisme perguruan ini, ia merupakan ilmu di dada seorang guru, di mana seorang guru ini perlulah sentiasa berusaha untuk menambahkan ilmunya di dada. Guru ini perlu mempunyai sifat ingin tahu dan mempelajari daripada guru-guru berpengalaman, di samping mewujudkan sifat yang suka membaca untuk mempunyai ataupun mencapai standard seorang guru pada masa kini.
hal ini adalah penting supaya ia dapat membantu guru dalam penyampaian pembelajaran dan juga ilmu yang lengkap dan juga yang lebih yakin. Kemahiran yang ketiga iaitu kemahiran interpersonal. Kemahiran interpersonal ini melibatkan interaksi di mana kemahiran bertutur guru tersebut bersama-sama bukan sahaja dengan murid, namun kemahiran interpersonal ataupun kemahiran berinteraksi dengan komuniti setempat seperti rakan sekerja dan juga ibu bapa yang akan hadir ke sekolah untuk melawatkan anak, untuk mengambil anak-anak mereka. Kepelbagaian bahasa yang dikuasai oleh seorang guru ini akan dipercayai akan membantu guru dalam menyampaikan pembelajaran yang lebih sempurna dan lebih bermakna. Sebagai contoh yang saya boleh berikan ialah sekiranya seorang murid itu hanya menguasai dan memahami bahasa Inggeris, guru yang dapat menerangkan sesuatu pembelajaran dalam bahasa Inggeris akan membantu memahamkan murid tersebut dengan lebih mendalam dan juga lebih bermakna. Sekian sahaja daripada saya mengenai pembentangan laporan refleksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.